Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam tajuk pengoksidaan dan penurunan bawah subtopik pengaratan besi. Sebelum kita mengetahui pengaratan besi dengan lebih lanjut, kita kenal dulu kakisan logam. Kakisan logam merupakan tindak balas redoks di mana logam dioksidakan secara semula jadi melalui kehilangan elektron untuk membentuk ion logam. Contohnya, zinc melepaskan elektron untuk menjadi ion zinc, di mana zinc dikatakan terkakis. Logam yang berada di bahagian atas dalam siri elektrokimia adalah lebih elektropositif. Logam yang lebih elektropositif ini mudah untuk melepaskan elektron, maka ia mudah terkakis. Kebanyakan logam mudah terkakis dalam udara untuk membentuk satu lapisan oksida logam pada permukaan logam. Contohnya, magnesium terkakis dalam udara untuk membentuk magnesium oksida. Setengah logam membentuk lapisan oksida yang sukar retak, keras dan tidak telap. Lapisan oksida ini dapat mencegah kakisan daripada berterusan ke lapisan yang lebih dalam pada logam. Contohnya aluminium terkakis dengan cepat dalam udara untuk membentuk satu lapisan nipis aluminium oksida yang keras, padat dan tidak telap. Lapisan ini melindungi aluminium di bawahnya dan mencegah kakisan daripada berterusan. Plumbum dan zinc membentuk lapisan oksida yang keras dan dapat mencegah logam daripada terus mengalami kakisan. Manakala magnesium dan besi membentuk lapisan oksida yang telap air, tidak padat dan rapuh. Lapisan ini mudah ditanggalkan dan tidak dapat melindungi logam daripada terkakis. Bagaimana pula dengan kakisan elektrokimia? Kakisan elektrokimia adalah satu proses di mana suatu logam terkakis melalui kehilangan elektron untuk membentuk kation dengan kehadiran elektrolit apabila logam itu bersentuhan dengan satu logam lain yang kurang elektropositif daripadanya. Contohnya, magnesium apabila bersentuhan dengan besi dimasukkan ke dalam satu elektrolit, magnesium yang lebih elektropositif daripada besi akan terkakis kerana magnesium akan melepaskan elektron dan besi dilindungi daripada terkakis. Magnesium akan bertindak sebagai terminal negatif, manakala besi bertindak sebagai terminal positif. Elektron yang dilepaskan oleh magnesium akan mengalir ke besi dan diterima oleh ion hidrogen atau oksigen dan air dalam elektrolit. Kadar kakisan magnesium meningkat apabila magnesium bersentuhan dengan kuprum. Ini kerana beza keelektropositifan antara magnesium dengan kuprum lebih besar berbanding magnesium dengan besi. Semakin besar beza keelektropositifan antara dua logam, semakin cepat kakisan logam berlaku ke atas logam yang lebih elektropositif. Okey, kita lihat dalam siri elektrokimia tersebut, kadar pemindahan elektron daripada magnesium kepada kuprum adalah tinggi berbanding magnesium dengan ferrum. Pengaratan besi sebagai tindak balas redoks. Pengaratan adalah kakisan besi. Pengaratan besi memerlukan kehadiran air dan gas oksigen dalam udara. Mekanisme elektrokimia bagi pengaratan besi adalah melibatkan permukaan besi dan titisan air membentuk satu sel galvani yang kecil, di mana kawasan permukaan besi yang berlainan akan bertindak sebagai anode terminal negatif dan katod terminal positif, manakala air, titisan air bertindak sebagai elektrolit.
Okey, kita lihat mekanisme pengaratan besi melalui gambar rajah. Kita ada sekeping besi, logam besi dan setitis air. Okey? Apa yang berlaku ialah besi akan melepaskan elektron untuk membentuk ion ferrum 2 di tengah titisan air. Di tengah titisan air. Maka logam besi terkakis. Ion ferrum 2 terlarut dalam air. Okey. Manakala elektron yang dilepaskan akan bergerak ke hujung titisan air. Kerana di kawasan hujung titisan air ini kepekatan oksigennya tinggi. Berbanding dengan oksigen di tengah titisan air. Apabila elektron dan oksigen serta air bergabung membentuk ion hidroksida, maka di hujung titisan air ini kita kata ia menjadi terminal positif yang dipanggil katod. Ion hidroksida akan melarut dalam air. Ion ferrum 2 dan ion hidroksida bergabung membentuk ferrum 2 hidroksida. Tetapi ferrum 2 hidroksida ini akan dioksidakan membentuk pepejal perang yang dinamakan sebagai karat. Ia adalah ferrum 3 oksida terhidrat. Ferrum 2 oksida akan dioksidakan membentuk ferrum 3 oksida terhidrat yang kita panggil sebagai karat. Baik. Kita akan cerita lagi proses pengaratan besi ini secara bertulis. Permukaan besi di pusat titisan air bertindak sebagai anod ataupun terminal negatif, iaitu kawasan logam besi mengalami pengoksidaan, di mana atom besi kehilangan elektron untuk membentuk ion ferrum 2. Okey, ini adalah setengah persamaan pengoksidaan di anod. Ion ferrum 2 yang terhasil larut dalam air. Permukaan besi di pinggir titisan air akan bertindak sebagai katod ataupun terminal positif, iaitu kawasan logam besi yang mengalami penurunan. Kepekatan oksigen yang larut di pinggir titisan air adalah tinggi berbanding dengan di pusat titisan air. Elektron yang dilepaskan oleh ferrum akan mengalir melalui logam ferrum ke pinggir titisan air, yang dipanggil katod, dan diterima oleh oksigen dan molekul air untuk membentuk ion hidroksida. Okey, ini adalah setengah persamaan penurunan. Okey, ion ferrum 2 yang terbentuk bergabung dengan ion hidroksida untuk membentuk pepejal ferrum 2 hidroksida. Ini adalah persamaan pembentukan ion ferrum, pembentukan sebatian ferrum 2 hidroksida. Kemudian ferrum 2 hidroksida yang terbentuk dioksidakan oleh oksigen membentuk ferrum 3 oksida terhidrat. Ferrum 3 oksida terhidrat adalah pepejal berwarna perang yang dipanggil karat, di mana X boleh mempunyai nilai yang berbeza. Ini adalah menunjukkan ferrum 2 hidroksida dioksidakan membentuk ferrum 3 oksida terhidrat. Kadar pengaratan besi adalah lebih tinggi di kawasan berdekatan dengan laut. Kenapa? Kerana air laut mengandungi garam seperti natrium klorida dan magnesium klorida. Kehadiran garam akan meningkatkan kekondaksian elektrik air, di mana air menjadi elektrolit yang lebih baik. Begitu juga dengan kadar pengaratan besi di kawasan perindustrian,
kerana kehadiran gas-gas berasid seperti hidrogen sulfida dan nitrogen oksida dalam udara. Ini akan mempercepatkan kadar pengaratan besi. Kita lihat pula apabila besi bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif, kita akan dapati pengaratan besi dapat dielakkan kerana logam yang lebih elektropositif akan terkakis. Sebagai contoh, paku besi dililitkan dengan magnesium dan dimasukkan ke dalam sebuah tabung uji yang berisi air. Magnesium akan terkakis dan paku besi dapat dielakkan daripada berkarat. Ini kerana magnesium lebih elektropositif daripada besi. Maka, magnesium akan terkakis untuk membentuk ion magnesium. Okey? Setengah persamaan menunjukkan bahawa magnesium melepaskan elektron membentuk ion magnesium. Tiada ion ferrum 2 yang terbentuk, maka besi tidak berkarat. Bagaimana pula bila besi bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif? Pengaratan besi dipercepatkan. Contoh, paku besi dililit dengan jalur kuprum dan dimasukkan ke dalam sebuah tabung uji yang berisi air. Besi akan terkakis dan kuprum tidak terkakis. Ini kerana besi lebih elektropositif daripada kuprum. Maka besi akan terkakis membentuk ion ferrum 2. Setengah persamaan pembentukan ion ferrum 2 apabila atom ferrum melepaskan elektron. Kehadiran kuprum mempercepatkan kadar pembentukan ion ferrum 2, maka pengaratan besi dipercepatkan. Satu eksperimen untuk mengkaji kesan sentuhan logam lain terhadap pengaratan besi. Terdapat 5 tabung uji di mana tabung uji A, sebatang paku besi dililitkan dengan pita magnesium. Tabung uji B, paku besi dililitkan dengan zinc. Tabung uji C, paku besi dililitkan dengan stannum. Dan tabung uji D, paku besi dililitkan dengan kuprum, manakala E paku besi sahaja. Tabung uji E adalah sebagai radas kawalan. Okey. Apabila kesemua paku dan jalur logam itu dimasukkan ke dalam tabung uji, larutan agak-agak panas yang ditambahkan dengan larutan natrium klorida dan juga larutan kalium heksasianoferat 3 serta penunjuk phenolphthalein dimasukkan ke dalam setiap tabung uji. Radas dibiarkan selama 1 hari. Rekodkan pemerhatian ataupun perubahan warna yang berlaku. Okey, kita kaji kesan sentuhan logam lain terhadap pengaratan besi. Gambar ni dalam piring Petri, di mana paku besi dililitkan dengan logam X. Maksudnya sama ada logam yang lebih elektropositif atau yang kurang elektropositif daripada besi. Di mana larutan agar-agar mengandungi natrium klorida. Natrium klorida digunakan untuk mempercepatkan kakisan logam. Bila ada natrium klorida, maka air akan menjadi elektrolit yang baik. Kalium heksasianoferat 3 pula akan digunakan untuk mengesan kehadiran ion ferrum 2. Di mana kita akan dapat warna biru tua terhasil. Ini bermaksud paku besi terkakis. Dan penunjuk phenolphthalein pula digunakan untuk mengesan kehadiran ion hidroksida, di mana kita akan dapati warna merah jambu terhasil. Maka ini bermaksud logam lain yang terkakis. Besi tidak terkakis. Okey, kita imbas kembali. Apakah
Tujuan kita meletakkan larutan kalium heksasianoferat 3. Okey, pandai. Untuk mengesan kehadiran ion ferrum 2. Apa warna yang ditunjukkan apabila ion ferrum 2 hadir? Pandai. Warna biru tua terhasil. Semakin tinggi keamatan warna biru tua, semakin tinggi kepekatan ion ferrum 2. Penunjuk phenolphthalein pula ditambahkan untuk mengesan, ya, pandai, kehadiran ion hidroksida. Kita akan dapat warna merah jambu terhasil. Dan seterusnya, kenapa guna larutan agak-agak panas? Sebab larutan agak-agak panas dalam keadaan cecair. Bila dia sejuk, dia akan menjadi pejar. Ini membolehkan kita melihat warna biru tua dan merah jambu dalam larutan dengan jelas. Selain daripada itu, tujuannya adalah untuk memerangkap gelembung-gelembung gas sekiranya terhasil dalam tindak balas. Baik, kita lihat pemerhatian. Dalam tabung uji A dululah kan. Tabung uji A, apabila paku besi dililitkan dengan magnesium, mana yang lebih elektropositif? Besi ke magnesium? Pandai. Magnesium lebih elektropositif. Jadi yang akan terkakis adalah magnesium. Ada tak keamatan warna biru? Ion ferrum 2 hadir ke? Pandai. Tak hadir. Jadi yang ada hanyalah ion hidroksida. Sebab tu kita dapat keamatan warna merah jambu tinggi. Maka inference kita, ion ferrum 2 hadir. Paku besi tidak. Ion ferrum 2 tidak hadir. Minta maaf, cikgu salah sebut tadi. Ion ferrum 2 tidak hadir. Maka paku besi tidak berkarat. Yang hadir hanyalah ion hidroksida. Sebab tu kita dapat warna merah jambu. Okey. Bagaimana tabung uji B? Apabila paku besi dililitkan dengan zinc, mana yang lebih elektropositif? Pandai. Zinc. Maka ada tak keamatan warna biru? Tiada. Pandai. Apa jadi dengan keamatan warna merah jambu? Adakah lebih tinggi ataupun lebih rendah? Lebih rendah. Yes. Sebab magnesium jaraknya lebih jauh. Beza keelektropositifannya tinggi. Maka ion ferrum 2 tidak hadir. Paku besi tidak berkarat. Jadi hanya ada sedikit ion hidroksida yang hadir. Bagaimana dengan tabung uji C? Mana yang lebih elektropositif? Besi. Jadi kalau besi, bagaimana dengan keamatan warna biru? Ya, tinggi. Adakah warna merah jambu hadir? Tiada. Pandai. Ini menunjukkan bahawa ion ferrum 2 hadir. Jadi, sebab dia tinggi, maka kepekatan ion ferrum 2 tinggi. Paku besi berkarat. Bagaimana dengan tabung uji D? Pandai. Sangat tinggi sebab jaraknya lebih jauh. Jadi, tiada warna merah jambu, menunjukkan bahawa kepekatan ion ferrum 2 sangat tinggi. Maka paku besi berkarat. Bagaimana dengan radas kawalan? Keamatan warna biru rendah. Ini menunjukkan bahawa paku besi berkarat sebab ion ferrum 2 hadir. Kesimpulan kita, pengaratan besi lebih cepat berlaku apabila bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif seperti kuprum dan stannum. Apabila paku besi bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif, pengaratan besi dapat dielakkan sebab paku besi tak berkarat. Kaedah-kaedah mencegah pengaratan besi. Okey, ada 3. Pertama, menggunakan lapisan pelindung. Melindungi permukaan besi daripada bersentuhan dengan air dan oksigen. Pertama, kita boleh permukaan besi kita akan salut dengan satu lapisan bahan lengan seperti cat, grease atau plastik. Lapisan cat adalah berkesan untuk satu tempoh tertentu kerana lapisan cat boleh
tanggal. Tu contoh lapisan cat. Kita cat kereta, body kereta, badan kereta. Okey. Yang kedua, pelindungan dengan lapisan grease digunakan pada bahagian jentera yang bergerak. Tu kita sapukan lapisan grease pada berbola-berbola pada roda kot tu. Yang ketiga, pelindungan dengan plastik digunakan pada alatan rumah seperti penyangkut baju dan dawai pagar besi. Okey, pelindungan dengan plastik. Maksudnya besi dekat dalam, luar adalah plastik. Yang kedua, penggunaan lapisan pelindung dengan menyadu besi dengan lapisan logam seperti timah ataupun zinc. Penyaduran timah. Timah merupakan logam kurang elektropositif daripada besi. Maka, jika saduran timah tergores, besi akan terdedah kepada oksigen dan air di atmosfera. Maka, air yang mengandungi elektrolit akan memasuki rekahan dan pengaratan berlaku dengan cepat. Tu contoh tin susu, tin sardin, kan? Penyaduran zinc ataupun penggalbanian. Zinc lebih elektropositif daripada besi. Zinc akan membentuk lapisan oksida yang teguh, dapat melindungi zinc daripada kakisan berterusan. Sekiranya besi galvani tercalar, zinc akan terkakis dahulu. Zinc bertindak sebagai anod korban melindungi besi. Okey, yang ketiga. Tak ada. Kaedah yang kedua, penggunaan pelindungan elektrokimia yang dipanggil sebagai anod korban. Anod korban bukan karbon. Anod korban akan terkakis selagi bersentuhan dengan besi. Anod korban perlu diganti dari semasa ke semasa. Contoh yang pertama, besi bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif seperti zinc dan magnesium. Okey, dekat gambar rajah pelantar petroleum, kita ada tiang keluli yang dibuat daripada besi. Kita akan letakkan bongkah zinc atau magnesium pada tiang keluli pelantar petroleum. Zinc dan magnesium bertindak sebagai anod korban, dan anod korban inilah yang perlu diganti dari semasa ke semasa. Kaedah ini dipanggil perlindungan katod. Permukaan besi tidak perlu disalut sepenuhnya dengan logam, hanya sekadar dengan menyambung wayar bertebat kepada logam. Yang kedua, paip besi bawah tanah juga boleh dilindungi dengan menyambung paip kepada bag magnesium dengan wayar bertebat. Okey, seperti dalam rajah di sebelah. Di mana magnesium bertindak sebagai anod korban dan akan terkakis dan bukannya besi. Magnesium yang terkakis perlu diganti dari semasa ke semasa. Seterusnya, C. Struktur keluli yang besar seperti saluran paip, tangki simpanan, jambatan dan kapal. Perlindungan katod merupakan cara yang baik dan berkesan mencegah pengaratan. Okey, itu contoh dia. Bongkah zinc dikimpal pada badan kapal. Yang terakhir, pengaluyan. Mengaloi besi dengan logam untuk membentuk lapisan pelindung oksida yang teguh dan tidak terlap air atau udara. Contohnya, keluli nirkarat dibuat dengan mengaloi besi dengan karbon, kromium dan nikel. Itu dia contoh pengaluyan sinki pipe. Oksida bagi kromium dan nikel bukan sahaja teguh tetapi berkilat dan cantik. Okey. Itu saja kesan-kesan mencegah pengaratan besi. Ada 3 ya, jangan lupa. Seterusnya, terangkan mengapa A. Emas digunakan untuk menyadu barang kemas yang dibuat daripada keluli. B.
Makanan dalam tin yang sudah kemik tidak selamat untuk dimakan. Dan C. Logam zinc dipasang pada kipas keluli atau gangsa pada sesebuah kapal. Okey, cuba kamu fikirkan dan terangkan mengapa ini berlaku. Okey, itu saja untuk kelas kita hari ini.